Syukur saat ni pun boleh, sabar pun boleh. Sebab tu Allah Ta'ala royak di dalam Quran, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bagi orang yang sabar dan orang yang selalu maaf, ini adalah termasuk di dalam akhlak-akhlak ataupun golongan orang-orang yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu dalam bulan Ramadan macam ni dah, usahalah menjadi kita ni banyak sabar, banyak syukur, dan banyak kita maaf kepada orang. Jangan duduk dendam, jangan duduk berasal dalam hati kita. Nah, gapo-gapo hang nampak katanya, apalah tak selalu buat kira banyak, kita pun tak selalu buat kira. Jangan duduk bubur dalam hati siapa kau tidur tak jadi luar, makan tak lalu sebab duk ingat wah kau tu wah kau ni. Ni perlu kepada kita ni beki belaka dalam kehidupan kita. Utamanya dalam bulan Ramadan ajar kita jadi kita ni benar-benar menjadi orang yang berpuasa lillahi ta'ala. Bukan semata-mata kata kita ni lah berok makan, berok minum di siang hari sekadar tu saja, bukan. Itu bukan maksud. Sebab tu Allah Ta'ala firman-Nya, wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa adalah lebih baik bagi kamu. Tu royak ada tak ada hurai soso, tak ada royak katanya kelak hikmat gapo kita puasa. Tu tak ada royak. Tapi tu royak dengan umum-umum. Wa antasumu khairul lakum. Kamu puasa adalah lebih baik bagi kamu. Ulama mari duk hurai pula. Duk royak cari hikmah gapo yang Allah Taala royak katanya puasa tu lebih baik. Lebih baik di segi tubuh badan, di segi hati kita, cipna rocik. Orang-orang yang ada nyakit penyakit hati itu kalau sekiranya dia puasa dengan sebenar-benar puasa, insya-Allah rocik dia habis. Orang jadi penyakit dalam tubuh badan dia dengan puasa, insya-Allah puasa itulah yang akan menjadi ubat bagi dia. Kita dengan Allah Taala cerak dah. Kau rapat. Kalau kita nak pergi banding bulan biasa dengan bulan Ramadan, kita berasa katanya bulan Ramadan ni amat dekat kita dengan Allah Taala. Lebih dekat kita dengan Allah Taala daripada bulan-bulan biasa. Hak kita malas sikit-sikit pada bulan biasa, tapi dalam bulan Ramadan berasa nak buat rajin. Awak sungguh. Inilah kita naknya hasil daripada Ramadan boleh membentuk perangai kita, cara hidup kita supaya lebih betul dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hadis lagi lah. Hadis 39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Rawahu al-Bukhari. Hadis al-Bukhari nombor 5945. Artinya sesiapa ataupun barang siapa yang Allah Taala kehendaki baik, nak jadi baik ke atas hidup seseorang itu, Allah uji orang itu. Nah, uji orang itu. Ujian ni dalam kehidupan kita ada semua. Cuba kita perhati, ada orang hidup dia senang semua, yang bodoh sampai tua sampai mati senang semua. Tak ada. Tak ada orang pasal susah semua, yang bodoh sampai tua susah semua. Tak ada juga. Walaupun orang tu kaya, walaupun miskin, walaupun duduk anak siapa, duduk negeri mana sekalipun, orang ni dia lebih kurang belaka. Walaupun dia sesak dah, dia tak ada duit, dia miskin, tapi boleh jadi hati dia senang. Orang kaya duit banyak, tapi boleh jadi hati susah. Dia bukan senang duduk di harta benda, duduk di rumah besar, duduk di tamnai tinggi, bukan hak tu saja. Tapi hak sebenarnya duduk di hati. Tapi Allah Ta'ala nak akak email manusia, tiap-tiap orang ni dia uji
dengan ujian. Dia kesusahan, dia nak tahu katanya susah orang ni dia setakat mana kau dia boleh wikrik. Dia boleh sabar ataupun dia boleh langgar benda-benda hak pasal nampak tak susah tapi dia tamcai boleh. Tak apa. Walaupun benda tu berlaku sikit sebanyak, tak apa. Hak ni kita nak dah. Dalam bulan Ramadan pun macam itulah juga. Ada apa-apa ujian sikit sebanyak, wak tak tahu sudah. Bukan tak se ada, tak se perhati dah. Tapi benar hak boleh kita wi maaf. Ni duk cara pasal siapa kau duk apa ni supaya saya duk royak sana lah. Siapa kau tidur tak jenega, nak makan tak lalu. Ni perlu kita menghindari daripada benda-benda yang tak molek dalam kehidupan kita dah. Kita pergi pula hadis yang ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis At-Tirmizi 2399. Maksudnya sentiasa ataupun sokmo lah bala tu kena ke atas orang mukmin lelaki dan perempuan pada dirinya, anak-anaknya dan harta bendanya. Ini Tuhan uji sokmo dah. Tuhan uji kita pada diri kita ni. Sakit, demam, susah, payah, Tuhan uji semua. Yang kedua, anak-anak kita. Lepas pada kita berumah tangga, Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Cuba kita tanya, susah tak pera anak? Susah, jawab pe dia. Nak boleh besar sore-sore tu, orang-orang tua ni kena mikir banyak. Pera anak, nak jadi anak tu berjuru, molek, jaya dalam hidup dia. Utama lagi na'udzubillah, iaitunya anak-anak pasal lobai. Anak karut, anak lekat ubah. Nah, kecek tak dengar. Royak apa-apa nasihat dia awak tak ada, awak tak dengar. Jangan belakang tu ujian yang Allah Ta'ala uji semua. Kalau nak orang tua mana, mokpok mana yang kena pasal itu, maknanya ujian dia sangat tinggi dengan anak-anak dia. Kalau kita perhati lah ni, lagu tu lah belakang. Anak putih kampung ada lah belakang. Orang-orang muda yang mokpok dia kena duk sabar banyak. Nah, anak lobe, anak lekat ubat, anak tak reti, tak dengar kecek. Lek tengah-tengah malam orang tua kecek apa yang awak tak tahu. Lagu tu ni adalah ujian, tapi dalam ujian tu kita kena sabar dalam usaha kita untuk nak baiki benda-benda yang tak molek. Yang ketiga, wa malihi, dan harta benda. Allah Ta'ala uji juga harta benda kita. Jangan faham katanya bahawa kita harta banyak, tak apa nampak Tuhan mulia kepada kita. Allah Ta'ala jala dan saya ke kita dengan sebab ia harta murah rezeki. Hijau sikit boleh banyak. Jangan faham katanya kita hijau banyak, boleh duit sikit, Allah Ta'ala hina kita, bukan. Tapi harta benda adalah satu ujian. Yang Allah Ta'ala nak uji setiap manusia dengan harta benda dia. Kadang-kadang orang tu dah tekah dia miskin, duk molek cara hidup dia, tapi bahawa dia kaya jadi berubah. Jadi diraka kepada Allah. Bahawa duit banyak, tak kenal sejik, tak ngaji agama, tinggal semaya bel. Dengan sebab harta benda banyak, kadang-kadang bining dia sendiri tu jadi berubah. Dulu nampak molek berjuru, tapi bawa duit banyak, pak pakai suap tak. Tok lelaki pula berasa katanya tak apalah, ikut bini dia nak buat apa boleh belaka sebab duit banyak. Ni lah dia jadi satu fitnah
di dalam cara hidup kita. Kalau sekiranya kita pandai guna harta benda, guna semua yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita dengan secara betul, insya-Allah molek. Tapi kalau lah guna cara tak molek, tak betul, tu terutamanya email lemah, tak orok. Ni ya, duk jadi hamba kepada hidup, duk jadi hamba kepada dunia, hamba kepada hawa nafsu. Perlu kita ingat molek dah. Hatta yalqallaha ta'ala. Kalau kita terjemuh mudah-mudah sini, Tuhan nak uji kita ni, uji semua sampai mati. Sampai jumpa Allah Ta'ala, iaitu sampai mati. Tapi tujuan Allah Ta'ala uji itu, iaitu ia nak uji kita ni, wa ma alaihi khati'ah, iaitu nak uji, nak gugurkan dosa-dosa kita. Kita jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita suci, bersih daripada dosa. Sebab tu orang-orang Islam semua dah, apabila dia kena apa sahaja dalam kehidupan dia, dia sabar, dia syukur, insya-Allah dosa dia luruh, iman dia meningkat. Sebab cuba kita undur satu hadis. Hadis yang ke-37. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari, hadis yang ke 5641 dan Muslim 2573. Cuba kita dengar molek dah. Hadis ni semua orang boleh katakan kena belaka. Besok tepuh belaka dalam kehidupan dia. Nabi katanya, mana-mana orang Islam yang kena, yang tipu, perasaan letih, penat, lesu, masa kita kerja letih-letih, dia tak urut kita. Masya Allah, kadang-kadang kita nak royak kepada manusia tu rasa tak gamuk, terpaksa nak royak kepada Allah. Hei Allah, letihnya aku kerja. Hei Allah, letihnya aku buat sesuatu perkara ni. Ni dah penat, letih, lesu. Wala wasabin, dan mana-mana orang Islam kena penyakit. Penyakit sama ada dalam jiwa dia ataupun di tubuh badan dia. Kena apa lagi? Wala hammin, dan duka cita, susah hati. Tak ada siapa ni dah, tak biasa duka cita, tak biasa saujai. Nah, tak ada orang. Wala huznin, dan sedih. Orang Islam mana tak biasa sedih. Wala adhan, dan susah payah yang orang lain duk buat ke kita. Wala ghammin, dan duka cita ataupun susah hati. Semua saat ni dah ada royak, letih, lesu, penat, lelah, tak urut orang buat kepada kita. Hatta syaukata yushakuha, sampai ke duri, satu duri, sepucuk duri kena kaki kita. Illa kafarallahu biha min khataya. Semua saat ni Allah Ta'ala nak beri ampun dosa kepada kita. Kita jalan pak sepak sepak kena tunggu ke, kena kayu ke, kena paku ke, Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Kita susah hati, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Ni dalam hidup seorang Muslim. Kalaulah kita faham molek-molek, orang Islam ni duduklah di mana-mana sahaja, pahala mari tak putus-putus. Sebab Allah Ta'ala ayat dalam Quran, falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman dan orang beramal soleh dalam hidup dia dah, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala kepada mereka itu tak putus-putus. Kita sampai tu kita
Mujur dan berasa katanya syukur banyak-banyak Allah Ta'ala takdir kita jadi orang Islam. Daripada mokpok kita Islam, kita pun alhamdulillah terima Islam daripada warisan mokpok. Kita tak ada perlu dah masuk Islam sebab kita Islam dah. Kena masuk rasa mujur sah. Mujur yang kedua iaitu Allah Ta'ala buka pintu hati kita berasa nak kepada agama. Berasa tak puas ngaji agama. Belahlah kadang-kadang buah tu kita dengar dah. Dulu orang ada royak dah cerita ni, tapi bila kita dengar sekali lagi, dia boleh perangat kepada kita. Boleh tambah imej kita semula. Sebab tu Nabi royak sebagai akhir hari ni dah. Nabi katanya lan yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Atau kama qala Rasulullah. Nabi ayat katanya orang mukmin, orang yang beriman sebenar-benar iman tidak akan berasa kenyang kebaikan yang dia buat di atas muka dunia sampai ke kalah akhir sekali. Maknanya buat baik. Kalaulah boleh sampai ke pintu syurga yang nak buat baik lagi. Ni orang mukmin. Dia mikir benar baik, dia kecek benar baik, dia buat benar baik. Tak sederhaka kepada Allah. Sama sekali tak sederhaka kepada Allah. Sebab apa? Sebab manusia dia ada 3 pasal. 3 pasalnya Allah Ta'ala ayat di dalam Quran. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. 3 jenis manusia. Lepas tu kita semua masuk dalam 3 ni. Pilih sendirilah nak jadi orang pasal mana. Yang pertama sekali, orang yang zalim kepada diri dia sendiri. Maknanya orang tu bukan dia tuli, bukan dia buta dah. Mata dia tengok, telinga dia dengar. Tapi gapo orang duk royak, duk nasihat kepada dia, dia buat tak nampak, dia buat tak dengar. Dia duk lawan hukum Allah Ta'ala, duk langgar hukum Allah Ta'ala. Ni orang yang zalim kepada diri dia sendiri. Orang yang kedua, wa minhum muqtasidun. Ada setengah-setengah orang yang pertengahan. Pahala pun ada, tapi dalam masa tu lah dosa pun ada juga. Dia buat juga dosa. Tak berhenti-berhenti juga dosa, tapi pahala dia je dia buat sama. Duk semaya semua, duk buat kebaikan semua, tapi dalam naiwela dia kan yang baik sing ti kau tai sang ba. Boleh jadi dia bertobat, boleh jadi dia tak tobat. Orang yang 3, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Orang yang 3 ni lah yang paling molek sekali, iaitu orang yang berlomba nak buat kebaikan. Berlomba ikut gapo-gapo berasa katanya bos jadi kebaikan. Masa nak buat dah tu. Nak duk orang mula-mula. Nak tewah, nak berlomba, nak buat kebaikan. Tapi semua tu biiznillah, dengan izin Allah. Sebab itulah ikhwah saudara yang dikasihi sekalian, marilah kita pakai ambil Ramadan ni sebagai pengajaran bagi hidup kita. Dan Ramadan lagi sampai ke habis, kita naknya cuba kita tanya masa akhir Ramadan, waktu orang tengok anak bulan hari akhir. Lepas tu orang royak katanya esok raya dah. Tekah tu lah kita tanya diri kita, 29 hari ataupun 30 hari bulan Ramadan ni, gapo kata hasil natijah yang kita boleh. Inilah kalaulah kita duk letih puasa, penat letih dalam bulan Ramadan, kita naknya natijah tu, hasil itulah daripada kita duk puasa. InsyaAllah menjadi kebaikan apa yang saya beri kepada kita pada hari ini, dan semoga Allah Ta'ala catatkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.